Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabil kiram ahli baitihi al-kiram wa ila masyayikhina al-kiram syai'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk mengisi ruang waktu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga menjadi ada kebaikan bersama daripada mendengar pesan-pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita tengok hadis yang ke-26 melalui buku 40 hadis penawar hati susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah wa mata'ahu Allah bisihhati wal afiyah insya-Allah. Baik, hadis yang ke-26 pada malam ini dia letakkan tajuk dengan tajuk kenapa hati menjadi keras. Kenapa hati menjadi keras. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa bihi qala an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya banyak bercakap selain dari berzikir kepada Allah taala itu adalah menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang berhati keras. Hadis riwayat Imam Tirmizi atau kama qala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah umat Islam yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar pernah kita sebut sedikit berkaitan dengan pribadi beliau. Ini Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang tinggi cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan beliau sentiasa mengikut apa sahaja tingkah laku yang Nabi SAW pernah lakukan, maka Abdullah bin Umar akan ikut
di dalam ketika hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melalui satu tempat dan beliau dapati di tempat itu pernah Nabi solat di situ, maka beliau akan solat di situ. Di satu tempat pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perlakuan di situ, maka Abdullah bin Umar akan lakukan apa yang Nabi telah buat di tempat tersebut. Begitulah kecintaan Abdullah bin Umar yang tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Umar ini lahir 10 tahun sebelum peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dimeriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini, sekitar 2630 buah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Dan kehidupan dia itu selama 60 tahun dihabiskan umurnya itu untuk mengajar, kerana Abdullah bin Umar ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan di dalam ilmu fiqh. Para fuqaha banyak mengambil hukum daripada baginda, daripada hukum daripada Abdullah bin Umar. Kerana seperti yang kita sebut tadi, Abdullah bin Umar ni banyak mengikut jejak-jejak tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi kecintaan baginda Sayyidina Abdullah bin Umar. 60 tahun dihabiskan masanya untuk mengajar umat, mengajar tabi'in, sehingga kan dan Abdullah bin Umar ni pula dia pernah setelah kewafatan peristiwa pembunuhan Khalifah Islam yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maka antara yang disebut-sebut untuk menggantikan Uthman bin Affan ini antaranya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lahir di Mekah dan wafatnya pun di Mekah. Antara di kalangan sahabat Nabi SAW yang antara yang terakhir yang ada di Mekah dan wafat di Mekah, itu Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis yang kita akan bacakan pada malam ini. Katanya, qala Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, la tukthir, dan para sahabat ketika itu, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah. Jangan kamu memperbanyakkan cakap, jangan kamu banyak cakap yang selain daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala, kerana sesungguhnya banyak bercakap dan selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qaswatul lil qalbi, menyebabkan hati seseorang tu menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang berhati keras. Atau kama qala, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kita tengok sikit ulasan ataupun taklid daripada penyusun. Kata penyusun, ketandusan jiwa pada hari ini adalah suatu penyakit yang sangat ketara sekali di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang bersusah hati, gelisah dan tidak merasakan ketenangan fikiran dalam kehidupan walaupun ia telah memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi moden pada hari ini. Bahkan jutaan wang telah dimilikinya, namun kepuasan hidup masih belum lagi dapat dirasainya. Ini semuanya disebabkan dari hati yang keras,
jiwa yang tandus, dan mata hati yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Disebutkan kenapa berlaku sebegini, maksudnya dari masa ke semasa kehidupan kita ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemewahan, dan kita menganggap semua itu dapat membahagiakan kita. Tetapi kenapa berlaku sebaliknya, hati kita tetap tak tenang, tetap rasa keserabutan dalam kehidupan. Lagi banyak kehidupan ini diisi dengan kemewahan hidup. Kenapa berlaku di dalam kehidupan itu rasa kosong di dalam jiwa? Kerana apa? Kerana disebabkan antaranya adalah hati kita yang tidak dijaga dengan baik, dengan hati yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pelihara, kerana daripada hatilah dia akan timbul kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita kalau nak bahagia, kita perlulah mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kehidupan Nabi SAW, Nabi tidak menunjukkan kepada kita kepada kemewahan kehidupan dunia. Bahkan kehidupan Nabi SAW sendiri, sehari makan, hari seterusnya lapar, kemudian hingga beberapa hari lapar, kan, kemudian makan. Begitulah kehidupan baginda Nabi SAW, yang Nabi SAW tidak menunjukkan kepada kita untuk mengejar kehidupan dunia ini. Apa yang penting adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, agar kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa yang disebut sebagai qalbun salim, hati yang sejahtera. Kemudian disebut lagi, kemudian keras hati ini pula adalah dari kerana banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Hati ini menjadi keras disebabkan apa? Hubbud dunia, maksudnya kecintaan kita kepada dunia yang bersangatan antaranya. Dan antara lain, hati ini kenapa menjadi keras, seperti pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah kerana apa? Melalui lidah kita banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya, maka dia akan memberi kesan kepada hati kita yang tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Apa yang disebut ad-dunya mal'unah, mal'un ma fiha. Di dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, dunia ni semua dilaknat. Mal'unun ma fiha, apa yang di dalamnya, illa zikrillah wa ma wala, melainkan apa yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, kita berzikir itu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di pengajian ilmu agama, itu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir, kita membaca hizib-hizib, kita membaca Al-Quran, kita menghadiri majlis ilmu, itu ada keterkaitannya dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dunia ini semuanya telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan apa-apa yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi, oleh itu bagi orang yang beriman hendaklah ia selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala ataupun bercakap perkara-perkara yang ada hubungannya dengan maslahat agama yang dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaan, atau paling kurang bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah ataupun alatan yang dapat
membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikan pada hari kiamat nanti. Maksudnya itu kita dah sebut di dalam hadis sebelum ini, Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuffa alaika hadha, sambil menunjuk kepada lidah, kuffa alaika hadha, jaga ini baik-baik, kuffa, tahan, ini baik-baik, tahan lidah ini dengan baik. Kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada satu lidah saja, lidah yang mana di dalam Ihya Ulumuddin disebut lidah ni saghirun jirmuhu, ringan ya lidah ni, saghir, kecil, jirmuhu. Tapi kita kena tahu dia lidah ini azimu ta'atuhu, azimun ta'atuhu, ketaatan yang ada melalui lidah ini cukup besar. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'atuhu wa jurmuhu, sebaliknya kalau kita gunakan dalam kemaksiatan, lidah ini azim jurmuhu, maksud besar, maksudnya dosanya melalui lidah. Itu kecil, saghirun jirmuhu, kecil ataupun ringan lidah ini, tetapi dia besar daripada ke arah mana kita gunakan. Sungguh besar ke arah mana kita gunakan. Nabi SAW pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu lagi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, sentiasalah lidah kamu ini basah menyebut ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan lidah. Hendaklah kita fikir lidah yang kita gunakan ini kita nak bawa, maksudnya apa yang kita sebut itu menjadi suatu kebaikan di dalam catatan amal kita yang akan ditimbang di akhirat kelak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikan di akhirat kelak itu berat, maka kehidupan syurgalah di akhirat kelak. Itu melalui lidah kan, melalui lidah yang kita gunakan. Maksud di kiri dan kanan kita ini ada malaikat raqib dan atid mencatat apa yang kita sebut, apa yang kita keluarkan daripada kata-kata daripada mulut kita. Kalau banyak lidah ini kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersalawat ke atas Nabi SAW sebanyak-banyaknya, dan untuk membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi SAW, berbesan dengan kebaikan, maka moga-moga semua itu menjadi kebaikan yang di akhirat kelak kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan melalui lidah kita yang kecil, ringan timbangannya, tetapi kita perlu tahu ke mana kita perlu gunakan lidah ini. Kerana apa? Kerana apa yang kita buat melalui anggota badan kita, melalui lidah kita, kan melalui lidah kita ada hubung kait dia dengan apa? Dengan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, falyaqul khaira, maka bercakaplah perkara-perkara yang baik, au liyasmut, ataupun diam. Falyaqul khaira, kamu bercakaplah perkara-perkara yang baik, au liyasmut, ataupun diam. Ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahawa kerja buat kita, apa yang kita cakap, apa yang kita buat,
di dunia ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Al-Ghazali menukilkan satu kisah yang pernah kita sebutkan. Sahal bin Abdullah At-Tustari diajarkan oleh bapa saudaranya ketika daripada umur dia 3 tahun, Muhammad bin Suwar, ketika dia bangun ketika dia umur 3 tahun. 3 tahun itu dia bangun malam, di pertengahan malam dia melihat bapa saudaranya ini Muhammad bin Suwar sedang mendirikan solat malam itu. Dia melihat ketika kecil dia, maka bapa saudara dia perasan, maksudnya dia ini melihat apa tindak tanduk bapa saudara ini mendirikan malam. Lalu dia ajarkan kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari ini perkataan yang membuatkan di dalam kehidupan Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, dia merasai kesan daripada sebutan tersebut. Apa yang diajarkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari ini adalah bapa saudara Abdullah Sahal bin Tustari ini ialah menyebut Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Kan Allah tengok aku, Allah pandang aku, Allah bersama aku. Dia ajarkan sebut sehari 3 kali ketika dia kecil. Kemudian ditambah lagi sebut 7 kali sehari. Kemudian ditambah lagi sebut 11 kali sehari. Sehingga kan katanya apa? Katanya akhirnya kata-kata ini, dia menjiwai kata-kata ini. Allah melihat aku, Allah melihat apa kerja buat aku, Allah memandang apa yang aku buat, Allah bersama aku, Allah ini tahu apa yang aku buat. Jadi ulang-ulang menyebabkan dia merasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu mengambil kisah ini dan diletakkan di dalam kitabnya Al-Azkar, kitab Al-Azkar Al-Nawawi. Kalau kita tengok di dalam bab ghibah, namimah, kazib, kan, menjaga lidah daripada ghibah, mengumpat, mengadu domba. Kemudian diletakkan di akhir bab tersebut bagaimanakah kita nak menjaga lidah ini, kita nak menjaga kerja buat kita ini. Dinukilkan kisah ini tadi, kisah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita terhadap setiap kerja amal kita, termasuklah kita bercakap-cakap ini, maka itu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jaga apa yang kita buat, apa yang kita cakap itu, kita harapkan mengundang redha Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan kita tahu setiap yang kita buat ini pasti dibalas di akhirat kelak. Kan kita meyakini bahawa adanya hari kebangkitan kelak, dan setiap orang ini akan ditimbang amal baik dan buruknya. Siapa yang berat amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang beruntung. Maka sebaliknya, siapa yang ringan amal kebaikannya itu, maka itulah orang-orang yang serugi-ruginya. Falyaqul khaira, maka cakaplah ataupun berkatalah perkara-perkara yang baik, awil yasmut ataupun diam. Itu disebutkan oleh penyusun. Disebutkan lagi, dia kata apa yang kita gunakan lidah ini, biarlah menjadi wasilah ataupun alatan yang dapat membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikan pada hari kiamat nanti. Atau kalau tidak mampu juga berbuat demikian, maka hendaklah dia berdiam sahaja, jangan banyak bercakap-cakap. Kenyataan yang selalu nampak di hadapan mata kita ialah wujudnya orang-orang yang banyak membuang waktu bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah.
Bahkan ada yang berani bercakap perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum hakam syarak dan berani mengambil bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan kefasikan dan terkadang boleh menyebabkan kekufuran. Itu angkara lidah. Kemudian disebutkan lagi, hati yang keras adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain. Kalau ditegur, ia selalu angkuh dan menunjukkan rasa besar diri, pantang tegur dan tidak mahu menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Apa yang kita lakukan? Kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita ini banyak diisi dengan dosa, maka dia memberi kesan kepada hati. Satu dosa diletakkan satu titik di dalam hati, sehingga dan rugi kalau titik-titik hitam itu ada banyak di dalam hati kita, maka hati itu menjadi keras. Dan kita bimbang titik-titik hitam itu tidak ada penggilap dia. Penggilap dia adalah apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggilap dia adalah apa? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penggilap dia adalah apa? Zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dilalui kehidupan dia setiap hari, berjumpa dengan kawan-kawan, teman-teman, dihabiskan dengan bercerita kan perkara-perkara yang tak berfaedah dan rutin kehidupan itu berulang dibimbangi, maka hati menjadi keras. Daripada hati menjadi keras adalah menyebabkan kita ini malas di dalam mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bangun di tengah malam pun kita rasa lemah. Kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita rasa lemah. Kita nak ambil Al-Quran untuk baca lepas subuh pun kita rasa lemah. Kan? Quran kita nak baca sehari semuka pun cukup payah. Kerana apa? Kerana kita kena cek balik apa yang kita buat di dalam kehidupan ini. Kita bimbang itulah dosa-dosa yang menghalang kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Ketaatan-ketaatan yang lain. Orang yang sentiasa diri dia itu mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara yang melembutkan hati kita. Dan akhirnya orang-orang macam ni, kalau kita tengok orang soleh yang banyak bacaan Al-Qurannya, banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga wiridnya lepas subuh dan selepas maghrib dijaga wiridnya, orang-orang macam ni kita dapat lihat di dalam kehidupan mereka diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu angkara lidah ada kesan di terhadap hati kita. Hati yang keras sentiasa mendorong untuk membuat maksiat dan kejahatan dan merasa berat untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Sangat malas untuk melaksanakan segala jenis ibadat yang diwajibkan. Kalau masuk waktu sembahyang, ia merasa terbebani dengan ibadat. Sembahyang itu bukan merasa beruntung kerana kesempatan untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala. Rasa berat nak solat. Rasa berat kita nak solat di awal waktu. Dan kalau sudah sembahyang pun, maka kadang-kadang badannya sahaja yang sembahyang. Sembahyang dahlah kita lewatkan sembahyang. Sembahyang itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa persen sahaja ingatan kita itu di dalam solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi macam tu. Jadi macam berat. Kerana apa? Kerana di luar solat pun kita isi dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka dibawakan ingatan-ingatan tersebut di dalam solat, maka jadilah solat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala solat yang lalai, solat yang lalai, solat yang sepatutnya di dalam solat itu ingat Allah, lupakan yang lain. Tetapi apa yang berlaku di dalam solat kita, kita ingat lain kecuali Allah. Itu di dalam solat kita. Kita kena fikir balik
Kenapa jadi macam tu? Kerana apa? Mungkin angkara lidah kita yang bercakap perkara-perkara yang tak berfaedah, kurang kita bercakap ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menjadikan hati kita ini keras di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan lagi, dan kalau sudah sembahyang pun, maka kadang-kadang badannya sahaja yang sembahyang, sedangkan hatinya pergi merayau ke sana dan kemari. Tetapi kalau mahu melihat suatu pertunjukan yang melalaikan, apa yang rancangan TV dan sebagainya, itu cepat. Itu cepat. Nak bangun malam untuk tengok bola tu cukup mudah. Tetapi nak bangun malam, nak solat 2 rakaat sebelum tengok bola tu cukup susah. Cukup susah. Tetapi kalau mahu melihat suatu pertunjukan yang melalaikan daripada mengingati Allah Ta'ala, hatinya selalu terpanggil ke sana. Dia sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan merasa ringan walaupun ia terpaksa untuk mengorbankan apa jua yang diperlukan, asal sahaja maksud di hati dapat tercapai. Itu berkenaan dengan lidah yang akhirnya, kalau lidah itu diisi dengan bercakap tentang perkara-perkara yang melalaikan yang tidak membawa kepada ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sebut apa? Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah. Bercakap tanpa ingat Allah Subhanahu Wa Taala qaswatul lil qalbi. Mengeraskan hati kita. Apa natijah dia? Wa inna ab'adan nas, orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Itu yang disebutkan di dalam hadis ini berkenaan dengan lidah. Maka kita ambil sama-sama pengajaran di dalam hadis ini adalah lidah kita hendaklah dan hati kita hendaklah sentiasa berusaha dari hari ke hari, bawa hati kita untuk sebanyak-banyaknya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di dalam kehidupan kita ini mesti ada wirid. Apa maksud wirid? Maksudnya pada masa itu kita berzikir dengan zikir-zikir tertentu. Kalau salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, selalu dia ajar untuk pagi itu 3 perkara. 3 perkara. Istighfar 100 kali. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian la ilaha illallah itu 100 kali, pagi dan petang. Waktu tertentu, dan kalau boleh di tempat yang tertentu, yang pernah dipesan oleh guru kami, untuk dilakukan di tempat tertentu, di waktu tertentu. Kemudian setiap hari itu ada pengisian dan bacaan Al-Quran. Supaya apa? Supaya lidah kita ini diimarahkan untuk melakukan kebaikan, dan akhirnya akan melembutkan hati kita yang keras. Moga-moga sedikit sebanyak perkongsian kita daripada hadis ini dan daripada pesanan penyusun melalui hadis ini menjadi pesanan kita bersama yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.